Untuk segmen pertama, kami paparkan segmen santai bersama eksplorasi siswa di Kompleks Seni Islam Antarabangsa Selangor. Kompleks ini tidak asing lagi dalam kalangan pelancong tempatan dan luar negara sebagai pusat perkembangan seni Islam yang berlandaskan nilai-nilai ajaran Al-Quran. Mari sama-sama kita menelusuri setiap ruang yang mempamerkan keindahan dan kesucian Islam yang ada di sini. Setelah melalui perjalanan hampir beberapa jam dari Nilai, kami tiba di bangunan Kompleks Seni Islam Antarabangsa. Berkeluasan 14 hektar, bangunan ini pada awalnya dijadikan sebagai pusat pengeluaran bagi Yayasan Restu. Kompleks ini dibina berdekatan dengan Muzium Shah Alam dan Taman Tasih Shah Alam, di mana pengunjung kebiasaannya akan melawat ke kawasan berkenaan sebelum memasuki kompleks ini. Di samping itu, lokasi kompleks yang berdekatan dengan Masjid Negeri memudahkan pengunjung, khususnya mereka yang beragama Islam, untuk menunaikan solat sekiranya mereka melawat kompleks ini. Nama saya Zarina Mahusin. Jawatan saya timbalan pengurus besar, fokus dalam bidang lawatan acara dan wakaf, dan saya telah berkhidmat di sini hampir 22 tahun. Dia kompleks Taman Seni Islam Selangor ini dirasmikan oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor pada 25 September tahun 2003. Tapi sebelum itu, Yayasan Restu telah menjalankan usaha penyalinan manuskrip Al-Quran di Kelana Jaya pada tahun 1993, akhir tahun 1993, berpindah ke Sungai Buloh pada tahun 2000, 1999. Tahun 2000 kita di Malaysia ni telah ada satu naskah Al-Quran terbitan hasil daripada salinan tangan anak Melayu. Yang tu. Jadi permulaannya bermula dari Kelana Jaya, berpindah ke Sungai Buloh dan kemudian di Shah Alam. Itulah ya sejarah kompleks Yayasan Restu. Di setiap tingkat kompleks ini, pelbagai hasil seni Islam, manuskrip, galeri dan diorama dipamerkan dari pelosok dunia selain daripada hasil tangan tempatan beserta sejarahnya. Selain daripada itu, terdapat juga diorama di kompleks ini yang menggambarkan suasana dan latar belakang sirah Nabawi dan Nabi terdahulu. Replika ini juga boleh diinteraksi oleh pengunjung bagi merasai suasana yang baharu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Di sini terdapat juga artifak, replika dan tarikan lain yang pengunjung boleh pelajari seperti sejarah peperangan Islam, pembinaan Kaabah, relah Nabawiyah serta pelbagai lagi artifak dan replika lain yang berkaitan dengan kehidupan Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi
Dengan adanya artifak dan replika yang ditayangkan di Kompleks Seni Islam ini, pengunjung akan merasai sendiri pengalaman yang sangat berharga. Di samping, dapat merasai pengalaman seperti berada di zaman Nabi Muhammad SAW. Di tingkat kedua kompleks ini, pengunjung dapat mengenali dan mempelajari sejarah kewujudan Al-Quran di tanah Melayu yang dikenali sebagai Malaysia pada masa kini. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Nabiyil Ummi. Beserta sampel-sampel dan artifak berkait dengan penubuhan Al-Quran di negara ini. Selain daripada galeri sejarah dan artifak Al-Quran dari zaman dahulu, bahagian ini juga mempamerkan seni kontemporari dan seni moden yang menunjukkan estetika dalam seni khat dan kaligrafi. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Oh my Lord, my sins are like the high. Jadi usaha yang dihasilkan oleh Yayasan Restu, maknanya Al-Quran Mushaf Malaysia kali pertama dihasilkan pada tahun 2000. Dan yang membezakan Al-Quran ini dengan terbitan yang lain adalah Al-Quran yang dihasilkan oleh Yayasan Restu, Al-Qurannya disalin tangan oleh anak muda Melayu. Kemudian setiap lembarannya diletakkan hiasan yang di sini dipanggil seni zukruf. Jadi gabungkan seni zukruf ni dan juga seni khat dan melengkapi mushaf, dan Kerajaan Negeri Selangor terpanggil dengan usaha yang kita laksanakan ni, dan kita sebenarnya mendapat pengiktirafan daripada Kerajaan Malaysia apabila mereka dapat kelulusan untuk mencetak Al-Quran, menerbitkan Al-Quran Malaysia, dan kemudian Kerajaan Negeri Selangor bangunkan bangunan ni khusus untuk Yayasan Restu. Maknanya dari segi konsep bangunan, pengisiannya dicetuskan sendiri oleh Yayasan Restu. Dari segi konsep bangunan ini, bentuknya dalam bentuk heksagon, kemudian ada terdapat dua rehau di bahagian bumbungnya yang memberi makna tentang usaha kita menjunjung Al-Quran dan As-Sunnah. Dan kemudian kompleks ini menjadi satu-satunya pusat penyalinan Al-Quran Malaysia. Dan sehingga sekarang ni kita dah ada Al-Quran, manuskrip Al-Quran lebih daripada 10 manuskrip, yang mana sebahagian besarnya disimpan di bilik kebal juga di dalam kompaun kompleks ini. Harapan saya memang supaya usaha ni dikenali, orang masa dekat dengan Al-Quran. Apabila datang kat sini, dia mendapat kedekatan tu, kecintaan dia kepada Rasulullah bertambah-tambah, kecintaan dia kepada Quran, kemudian bertadabbur Al-Quran lebih mudah, ya. Itu harapan saya, supaya setiap orang, pada saya mudah, setiap orang yang datang ke sini dia adalah ahli Quran, setiap orang, dan kita berusaha supaya menyentuh hati orang tu dengan keindahan Al-Quran. Jadi semoga lebih ramai orang mendapat manfaat dari apa yang dipamerkan di sini, apa yang dihasilkan di sini. Dan pada saya, setiap orang tu adalah khalifah, perlu berdakwah, dan apa dia keluar dia dari sini, dia menyampaikan apa yang baik. Dan di sini moto dia, bahagian penerangan dia mudah, iaitu sampaikanlah walau sepotong ayat. Jadi setiap orang sebenarnya, ya. Jadi kita berharap supaya usaha ini diperluaskan oleh anak-anak muda, ya. Yang ni generasi muda merasa tak terlalu jauh, ya. Datang kat sini dia rasa dekat dengan Quran. Bila dia keluar tak tahulah kan, tapi bila datang sini mesti sentiasa dekat dengan Quran. InsyaAllah.
your peace and blessing. Bad, making it last. We are what I want and I want what I already got. When you come through the room, I know that you know if you fall, I will be there. Let's light up like the moon. Yeah, we take it off, make it even brighter. That's what I like about you. Hey, that's what I like. Tell me what you gonna do. Know that I want you, you know that. That's what I like about you. Hey, that's what I like. When you call me. Hai, bertemu kembali dalam rancangan Eksplorasi Siswa. Untuk segmen seterusnya, kami paparkan kepada anda segmen sukan dan rekreasi eksplorasi siswa di Zipline Shah Alam. Jom sama-sama kita saksikan. Lawatan seterusnya membawa kami ke Zipline Shah Alam, pusat permainan sukan ekstrim yang terletak kira-kira beberapa kilometer dari Kompleks Seni Islam Antarabangsa. Ia dibina di Taman Tasik Shah Alam dan menjadi tarikan pengunjung dari sekitar Shah Alam dan dari luar kawasan Shah Alam. Burning everything I know, desperate for change. Nama saya Muhammad Azim bin Abdul Rahim. Saya bekerja di Zipline Shah Alam sejak 28 Mac 2021. Dilancarkan oleh Sultan Muda, Raja Muda Selangor. Kita mendapat pengunjung daripada seluruh Malaysia setakat ni, alhamdulillah, daripada seluruh Malaysia, daripada Shah Alam, daripada Terengganu, daripada Johor, daripada berbagai negeri yang ada dekat Malaysia ni. Untuk keselamatan yang kita ada dekat zipline ni, pertama sekali sebelum kita naiki zipline, kita memerlukan harness untuk kita pakai, safety kita sendiri. Lepas tu kita akan terus naik ke atas tingkat 6 dan kita akan briefing cara-cara keselamatan untuk zipping. Pertama sekali, kita dilarang sama sekali memegang kabel. Kita tak boleh buat aksi-aksi bahaya macam Superman, baling ke belakang, baling ke depan, kepala ke bawah, kaki ke atas, semua kita dilarang sama sekali. Dan untuk experience pengunjung sendiri, diorang boleh pegang sendiri handphone diorang masing-masing untuk rekod diri sendiri. Diorang boleh bawa GoPro dan macam-macam, boleh buat sendiri. Cabaran antaranya adalah kadang-kadang budak-budak dia takut nak naik, diorang takut nak naik, kita kena pujuk diorang, kita kena layanlah diorang punya perangai. Walaupun dalam sejam pun kita tetap layan diorang punya perangai kat atas. Lepas tu pengunjung yang muntah ada, yang menangis, yang semua ada. Setakat ni alhamdulillah kita dapat kontrol semua benda tu. Setakat ni berharap zipline ni dapat pergi lebih jauh lah. Buat masa sekarang ni, dan ramai lagi orang yang kat luar sana tahu apa itu zipline, which is sebabkan kita dekat Malaysia ni jarang sekali orang tahu zipline tu apa. Selalunya dikenali oleh Flying Fox. Kita kat Malaysia tahu Flying Fox je. Flying Fox ni selalunya kenal dekat Malaysia, tapi dekat luar negara kita panggil zipline, which is jangan keliru antara Flying Fox dengan zipline lah. Sama je, dia benda yang sama tapi panggilan yang berbeza. Kebanyakan peralatan bagi sukan lasak adalah diimport dari Amerika Syarikat, menjadikan permainan ini lebih mudah untuk dirasai dengan tahap keselamatan yang tinggi. Dengan harga tiket zipline dan ditambah juga dengan bagi ride, pengunjung bagi kategori warga negara dewasa adalah sebanyak RM25 dan RM40 bagi pengunjung warga negara asing. Manakala, harga tiket bagi warga Shah Alam pula berharga RM20 dan kanak-kanak RM10. Sering dipanggil dengan nama Flying Fox oleh rata-rata pengunjung tempatan, zipline adalah sukan di mana ia berasal daripada konsep di mana objek atau seseorang dibawa dari kawasan tinggi ke kawasan rendah melalui penggunaan wayar tahan karat yang mampu menampung berat yang tinggi dan sistem takal. Langkah keselamatan diberi keutamaan semasa aktiviti ini dijalankan bagi mengelakkan sebarang kecelakaan.
He took away the prophet's dream for a prophet on the street. Now she's stronger than you know. A heart of steel starts to grow. All his life he's been told he'll be nothing when he's old. A heart of steel starts to grow. When you've been fighting for it all your life, you've been struggling to make things right. That's how a superhero learns to fly. Saya Najiha daripada UiTM Shah Alam. Dan nama saya Nur Aida binti Muhammad Hilmi, panggil Aida je. So saya daripada UiTM Shah Alam juga. Pendapat saya dah banyak kali juga kan. So macam best jugalah tempat ni. Bagi yang permulaan mungkin sesuai lah untuk mencuba tempat ni. Lagi-lagi macam student ke ataupun budak-budak ke, sesuai lah. Untuk pendapat saya pula, saya baru first time naik. Perasaan tu rasa macam nervous campur dengan teruja dalam masa yang sama. Cara layanan diorang dari segi staff tu bagus, ramah juga, tak sombong. Kadang-kadang separuh orang buatlah sendiri peralatan tu, dan diorang pun explain secara terperinci cara-cara nak pakai memakainya, naik ni. Okay. Lepas tu ingatkan tadi kena jalan kaki balik kan, rupanya ada bagi. Macam bagus lah, servis diorang pun baik. Saya tanya soalan pun diorang jawab baik. Semula bagus lah. Pada kawan kami semua dekat college tu, kalau ada masa terluang daripada penat-penat kita buat assignment, kita datang sini, kita boleh lakukan aktiviti rekreasi seperti naik zipline ni ke, jogging. Kalau nak release tension pun boleh, macam time naik tu korang nak jerit ke apa ke, boleh, tak masalah. At least korang boleh, tempat ni pun luas, selain daripada zipline pun korang boleh buat aktiviti lain juga. Banyak aktiviti kat sini, so korang boleh join lah atas sini. The being of lights. Oh yeah. Buat anda yang meminati sukan air, aktiviti kayak sememangnya adalah pilihan yang terbaik. Kayak ialah sejenis permainan air yang menggunakan pendayung untuk bergerak dan ia didayung secara duduk berlunjung. Terdapat dua pakej kayak yang ditawarkan di sini, iaitu kayak single dan kayak double. Bagi mereka yang solo dan berani, bolehlah memilih pakej kayak single. Namun, bagi mereka yang datang bersama pasangan atau kawan, bolehlah cuba pakej kayak double. Selain daripada itu, seperti yang kita lihat di sini, terdapat beberapa aktiviti lain yang ada di sekitar kawasan zipline. Antaranya adalah kayak single, paddleboard, canoe, paddleboard family, kayak double dan cruise boat. Siapa yang duduk area dekat dengan Shah Alam, Port Klang, apa semua boleh pergi kat sini lah untuk bersukan. Sebab kat sini dah banyak dah aktiviti diorang letak. Macam contoh sebelum ni tak ada zipline ni, sekarang dah ada. So siapa yang suka aktiviti, saya boleh gelarkan aktiviti lasak. Sebab saya tak minat sangat benda tu. So boleh datang kat sini, mudah ada paddleboard, kayak semua, boat pun ada, tempat makan pun ada. So kat sini jogging, kat sana pun ada tempat exercise, so boleh datang lah. Fasiliti semua lengkap lah. And then kalau macam zipline, untuk yang especially for student, harga diskaun pun ada. So itu salah satu tarikan dia lah. I think we both know, just hold on, you keep going on. You and I, we've been through this phase, so be still and take your time. Nothing can stop us, nothing can stop you and I, we got each other, we conquer the city. And I, nothing can stop us, no one can stop us. Setelah melalui perjalanan yang jauh daripada zipline, kami telah tiba di destinasi terakhir bagi program ini. Selamat datang ke Gangs Corner Upin dan Ipin.
Untuk segmen yang terakhir dalam eksplorasi siswa kita pada kali ini, kami akan membawakan anda ke sebuah restoran yang paling legend di Shah Alam. Dengan cerita kat sini ada satu restoran yang berkonsepkan animasi Upin Ipin. Nak tahu di mana dan apa yang menarik di sini? Jom sama-sama kita saksikan. Ramai daripada kalangan rakyat Malaysia yang mengetahui apakah itu Upin dan Ipin. Bahkan, ada kalangan mereka yang membesar dengan siri animasi berkenaan. Di Gangs Corner, siri berkenaan menjadi tema bagi bangunan berkenaan beserta siri-siri yang diterajui oleh Les Kopak. Pelbagai jenis hidangan yang ditawarkan di dalam restoran ini. Selain daripada menjadi tarikan untuk kanak-kanak yang sering menonton siri Upin dan Ipin, terdapat juga hidangan layan diri disediakan oleh restoran ini bagi mereka yang tidak ingin mengeluarkan wang yang banyak bagi perbelanjaan makan mereka. Saya Nura Atika binti Ramli. Datang saya dekat sini adalah marketing eksekutif. Restoran ini ditubuhkan pada 15 Disember tahun 2015. Waktu operasi restoran kita ada pukul 8 pagi sehingga 12 malam. Sebenarnya kalau korang tahu restoran ni nama dia pun Gangs Corner kan. So kalau korang tahu sebelum ni Upin Ipin ada keluarkan satu movie dan filem yang tajuknya Gangs. Nama Gangs Corner ini tersendiri kita aspirasikan daripada filem tersebut lah. So bila kartun animasi ini telah mendapat tempat di hati semua rakyat Malaysia, our big boss dia come up with the new idea which is we want to do F&B also. So kita buka restoran. Masa yang sama customer atau peminat Upin Ipin boleh datang ke restoran kami dan juga dalam masa yang sama dia orang dapat mendekatkan diri dia orang dengan animasi tersebut. Sebab restoran ini pun lokasi dia pun sangat strategik, juga berhadapan dengan kita punya Les Kopak Production. So dekat Les Kopak Production tu sendiri, dekat sekeliling Les Kopak Production tu sendiri ada mural, memberi peluang lah untuk customer kita dengan family untuk bergambar, like insta-worthy lah. So dia orang datang bergambar dengan family dan sebagainya. So create a good memory with them lah. Kalau dalam filem animasi Upin Ipin tu sendiri, ayam goreng merupakan signature penting lah dalam movie tu. So dekat restoran kita, ayam goreng Upin Ipin tu adalah the most favorite customer yang datang kat sini lah. Untuk pagi kita ada sarapan pagi. Untuk tengah hari kita lebih kepada lauk campur. Sebab kita juga membawa konsep kampung tu. Contohnya kampung durian dalam movie tu. So kita bawa konsep kampung. Kat sini kita ada jual pelbagai jenis masakan kampung, lauk campur pada waktu tengah hari. Dan juga kalau petang lebih kepada minum petang lah, like a simple kuih. Dan lepas itu kita start dengan menu-menu ala carte lah, goreng-goreng, masakan Thai dan juga western. Selain dari tarikan animasi Upin dan Ipin yang disiarkan secara ulangan di televisyen, Gangs Corner juga ada menggunakan kaedah yang unik bagi menghantar pesanan yang ditempah oleh pelanggan di sini. Penggunaan robot pelayan kebanyakannya hanya wujud di kedai-kedai makan yang terkenal seperti Vivo Pizza dan US Pizza. Tetapi ianya wujud di Gangs Corner walaupun terhad kepada satu robot sahaja. Dengan kewujudan penggunaan robot pelayan ini, sistem pengurusan pesanan dan penyediaan makanan dapat dilakukan dengan pantas dan mudah, khususnya untuk pesanan minuman. Langkah penggunaannya mudah sahaja. Setelah staf Gangs Corner menerima tempahan, mereka akan menyediakan air sesuai dengan apa yang diminta pelanggan. Lalu, diletakkan di dalam bakul di atas rak robot pelayan. Dan ia akan bergerak mengikut laluan yang telah ditetapkan mengikut nombor meja yang dipesan sambil memainkan lagu tema Upin dan Ipin. Setelah mengambil minuman, pelanggan akan menekan paparan skrin yang terletak di bahagian atas robot pelayan bagi pengesahan pesanan sebelum bergerak semula ke kaunter pengminuman.
Nama saya Yuzri, tapi orang biasa panggil Yuz je. Saya study dekat Management and Science University, MSU, dalam kelas medik. Restoran ni saya tahu sebab saya duduk dekat sekitar sini je. Lalulah kawasan ni. So, singgahlah makan kat sini. Okay, satu yang saya suka pasal kafe ni is satu budu. Budu dengan ulam-ulam dekat kedai-kedai lain kat sini tak ada jumpa. Tak pernah lagi lah jumpa. So dekat sini, sebab kedai kat sini banyak mamak. So dekat sini je lah saya boleh jumpa budu tu semua. Sebab tu saya suka makan kat sini. Nama saya Luqman daripada Shah Alam. Saya datang kedai ni dah banyak kali dah sampai dah tak boleh kira dah. Kedai Pipin ni dia macam antara kedai Melayu yang ada lah kat sini. So bila try macam try kawan-kawan lah, tu ramai-ramai lah. So sampailah kat sini. Saya kawan-kawan saya makan sini, alhamdulillah dia punya servis dia okey je. Macam staff pun mesra. Lepas tu makanan pun dulu terkawal, macam tak adalah tiba-tiba hari ni datang nasi ayam RM5, so datang RM7, tak adalah. So servis dia semua okey lah, puas hati lah, memuaskan hati. So siapa-siapa yang duduk dekat area Section 13 bolehlah datang melawat kedai ni. Lagi time lunch sebab lauk pun banyak, so staff pun mesra kan. So kalau nak try rasakan, datang sendiri. Harapan kalau awak tanya, setiap restoran mestilah kita nak memastikan restoran kita terkenal di dalam dan luar negara. Restoran kita ni adalah salah satu poin dia adalah untuk mendekatkan pelanggan yang meminati UP Ipin itu sendiri untuk datang dan lebih dekat dengan cara kita buka restoran. Yang kedua, mestilah kita nak buka atau memperbesarkan empire kita ke dalam dan luar negara. Berakhirnya segmen tadi, maka berakhirlah segmen kita pada hari ini. Sebenarnya terdapat banyak lagi tempat-tempat menarik yang boleh dikunjungi di sekitar Bandaraya Shah Alam. Tetapi lawatan kami pada kali ini perlu dipendekkan sampai di sini sahaja. Terima kasih kepada anda kerana masih setia dengan kami sehingga ke penghujung rancangan. Semoga berjumpa lagi di sesi akan datang dalam rancangan Eksplorasi Siswa.